Di episod sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu OSHA, apa itu pengamal OSH, peluang pekerjaan di dalam dunia bidang OSH, beza antara SSO dan Triple S, dan cara menjadi seorang SSO atau Triple S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Zulkaidah. Terima kasih kerana anda masih bersetia dengan Easy Safety untuk video yang kedua, iaitu nak jadi orang safety bahagian kedua. Yang pertama sekali, saya ingin memohon maaf kerana video ni agak terlambat. Ya, sepatutnya video ni keluar pada minggu lepas, tetapi atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, di mana bapa saya tidak sihat, jadi saya perlu pulang ke kampung untuk melawat beliau. Saya terpaksa tangguh video ini untuk seminggu. Okey. Jadi apa-apa pun, untuk bahagian kedua ni, ya, ada beberapa perkara yang tambahan lah yang telah saya janjikan, seperti video sebelum ini, untuk dibincangkan. Okey, untuk bahagian 2 ini, kita akan membincangkan yang pertama, kenapa anda nak jadi seorang pengamal OSH. Yang kedua, senang nak dapat kerja OSH untuk entry level. Yang ketiga, berapa gaji pengamal OSH. Dan yang keempat, mentor OSH yang wajib diikuti. Okey, untuk tajuk pertama, iaitu kenapa anda nak jadi pengamal OSH, saya akan membincangkan beberapa sebab klise yang sering kalilah diberikan oleh mereka yang ingin menerokai bidang ini. Dan adakah sebab ini sudah memandai untuk menjadi sebab anda menyertai dunia OSH ini, ya? Okey, antara sebab-sebab klise yang selalu diberikan kepada saya lah bila saya bertanya kepada mereka yang nak masuk dunia OSH ni adalah, nombor satu, tak payah belajar tinggi-tinggi pun, ya, tapi gaji tinggi kerja OSH ni. Okay. Saya rasa yang ni semua pengamal OSH pun biasa dengar dah. Dan nombor dua, kerja mudah je kerja OSH ni, okay? Duduk office, sekali-sekala turun site, marah-marah orang, okay? Lepas tu masuk office main handphone. Ini dan dua ni lah, sebab kedua lah yang selalu anda akan dapat ni, ataupun orang akan berikan kepada orang anda lah bila kita bertanya kenapa diorang nak masuk dunia OSH ni, ya. Okey, kalau kalau anda mempunyai lah, ya, salah satu atau kedua-dua sebab ini, ya, di dalam senarai kenapa anda ini ingin menjadi seorang pengamal OSH, apa yang saya boleh nyatakan sekarang ni adalah stop, berhenti, tarik handbrake dulu. Okey, tarik nafas dan nilai semula sebab untuk anda menjadi seorang pengamal OSH ni. Okey, kenapa ya saya minta anda stop dulu, ya? Sebab sejujurnya, saya nak katakan, jika anda terus dengan niat ni, ya, untuk menjadi pengamal OSH dengan sebab-sebab ni, anda hanya akan kecewa dan kemungkinan besar anda tak akan bertahan lama dalam bidang ni. Okey? Dan saya kata ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya dah tengok, dah jumpa banyak orang yang daripada bidang lain, mereka dah berada dalam bidang lain bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun mereka dalam bidang lain, lepas tu tiba-tiba mereka berhenti masuk bidang OSH sebab alasan-alasan ni, dan akhirnya tak sampai setahun dah berhenti, dia orang give up. Kalau anda ada dua perkara yang dalam sebab kenapa anda nak jadi seorang pengamal OSH, stop dulu, ya, berhenti dulu. Okey, tarik nafas, re-evaluate balik semula kenapa anda nak jadi seorang pengamal OSH. Saya cakap terus, ya, ini adalah penipuan yang maha besar lah bagi menyatakan kerja OSH ni mudah.
Okay. Kerja OS ni berkaitan dengan nyawa manusia. Anda faham tak? Jadi, sekaligus ia memerlukan human managing skill yang sangat hebat. Dan human managing skill ni tak mudah. Sebab apa saya ada tak mudah ya? Sebabnya, kalau human managing skill ni mudah, ya, tak adanya Allah Subhanahu Wa Taala hantar 124,000 orang anbiya, ya, tak silap saya sekitar 313 orang daripada anbiya ni adalah para rasul untuk membimbing umat manusia daripada zaman Adam AS sampai Muhammad SAW. Tetapi anda lihat sendirilah, walaupun dah 124,000 orang anbiya telah dihantar, lihatlah perangai manusia macam mana sekarang ni, ya, masih berdegil. Jadi saya nak tanya anda lah, kalau dengan Tuhan pun manusia ni boleh berdegil, tak mau dengar, tak mau patuh, tak mau turuti. Jadi anda rasa adakah dengan mudahnya manusia-manusia akan patuhi dan memberi kerjasama kepada seorang pengamal OSH? Kita suruh pakai safety helmet, dia pakai. Kita suruh dia buat kerja dengan selamat, dia suruh buat kerja dengan selamat. Kita suruh apply loto, dia apply loto. Anda rasa adakah semudah itu? Sudah tentu tidak, ya. Okey, jadi ingat tu, human managing skill sangat penting dalam OSH. Jiwa kena kental. Kalau anda jenis sempat sentap, anda kena belajar untuk belajar bersabar. Okey, kalau anda tak boleh nak belajar bersabar, memang bidang ini tidak sesuai untuk anda. Jadi fikir-fikirlah sama ada anda bersedia untuk menempuhi cabaran di dalam human managing skill ni, ya. Okey, sekarang ni kita kembali semula, untuk menilai semula kenapa nak jadi seorang pengamal OSH. Anda mesti kan ada sebab tau, sebab yang konkret untuk anda menjadi seorang pengamal OSH. Okey, macam saya. Sebab utama saya nak jadi seorang pengamal OSH adalah untuk mengelakkan orang lain mendapat nasib yang sama seperti saya. So sekarang apa yang pernah terjadi pada saya sehingga saya decide ini adalah sebab utama kenapa saya nak masuk dalam bidang OSH, nak jadi seorang pengamal OSH. Okey, kita tengok selepas ni, ya. Okey, kisah ni berlaku sekitar tahun 2011 tak silap saya. Ketika saya sedang menjalankan latihan industri di sebuah limbungan kapal kecil di Kuala Kedah, di negeri Kedah, ya. Saya menjalankan latihan industri selama 4 bulan, dan pada time saya menjalankan industri ni adalah latihan industri adalah sem terakhir saya. Dan selama hampir lebih 3 tahun saya membuat diploma, saya langsung tak tahu kewujudan OSH ni. Tak pernah belajar pasal OSH, tak pernah sentuh langsung, tak pernah didedahkan langsung mengenai OSH. Dan saya sampai sekarang pelik kenapa jurusan engineering, ya, yang sudah pasti bila budak-budak ni grad akan masuk kawasan yang berkaitan dengan perkilangan, limbungan kapal, ya, pembinaan, kawasan-kawasan bekerja yang punya risiko yang tinggi, tidak didedahkan langsung pasal OSH ni. Okay? Dan tak dimasuk langsung pasal silibus dalam OSH ni. Saya tak tahu jurusan lain, tapi jurusan saya iaitu Diploma in Electrical and Electronic Marine, perkapalan, memang langsung tak pernah sentuh pasal benda ni, ya. Itu dululah 2011, tapi sekarang ni mungkin adalah, ya. Kalau tak ada, saya nasihatkan masuk benda ni sebab sangat-sangat penting. Ia berkaitan dengan nyawa manusia, ya. Okey, jadi walaupun saya tidak tahu kewujudan OSH ni, saya rasa macam tak masuk akal juga, bekerja di limbungan kapal. Tapi safety shoe pun saya kena bawa diri sendiri punya. Pihak syarikat pun tidak memberikan sebarang PPE, melainkan sarung tangan. Itu pun sarung tangan jenis yang cotton glove yang kita boleh beli kat kedai RM2 tu. Ya, RM2 10 sen sekarang ni. Dan itu pun dia orang berkira gila lah nak bagi kat intern student, ya. Dia orang kata ini semua kos, buat apa bagi intern buangkan duit saja. Macam itu. Jadi nak pendekkan cerita, dalam kerja tempat limbungan kapal yang saya buat latihan industri ni memang zero safety lah, senang cerita. Dan dalam masa 4 bulan lah saya membuat latihan industri dekat limbungan kapal tersebut, saya hampir mati 2 kali akibat near misses. Okay? Apa itu near misses? Kalau bahasa Melayunya, kalau kita buat direct translation, ia adalah kemalangan nyaris, yang bermaksud di mana hampir berlaku kemalangan tetapi tidak berlaku, ya. Saya tak ceritakanlah yang near misses yang pertama tu sebab cerita dia agak panjang. Yang near misses yang kedua ni saya ceritalah di mana
sebuah kapal yang telah berada di atas darat. Dia punya supporting structure dia, saya lupa nama panggil supporting structure tu, dia tak diletak dengan elok, tak diinstal dengan elok, jadi dia terjatuh. Bila terjatuh, kapal terus tilted, ya. Tilted, tak silap saya port side kot, either port side atau starboard side, saya pun tak ingat. Dan ia hampir menghempap pekerja-pekerja yang berada di bawah kapal, termasuk saya. Nasib baik kami sempat lari. Kalau kami tak sempat lari, memang lenyek berapa orang kat situ. Okay, itu salah satulah pengalaman hampir mati saya semasa saya menjalankan latihan industri selama 4 bulan dekat limungan kapal tersebut. Jadi lepas tamat latihan industri dan tamat diploma saya alhamdulillah dapat graduate. Saya terfikirlah, dekat Malaysia ni memang tak ada undang-undang ke yang melindungi hak pekerja untuk bekerja dengan selamat. Jadi daripada situ bermulalah perjalanan saya di dalam bidang OSH ni, di mana saya ambil keputusan untuk beralih daripada bidang engineering perkapalan kepada bidang OSH. Niat saya hanya satu je, kenapa untuk saya menjadi seorang pengamal OSH ni, iaitu saya tak nak orang lain menghadapi menerima nasib yang sama seperti saya, iaitu hampir mati 2 kali. Itu nasib baik, alhamdulillah Allah panjangkan nyawa saya, hampir mati saja, belum mati. Jadi saya tak nak orang lain menghadapi perkara yang sama. Jadi itulah sebab konkret bagi saya, sebab konkret untuk saya jadi seorang pengamal OSH. Jadi anda perlu kena ada sebab konkret yang awak rasa berbaloi lah untuk anda mencari untuk menjadi seorang pengamal OSH. Sebab apa? Sebab kalau anda tak ada sebab yang konkret, anda tak akan rasa bidang OSH ni tak berbaloi untuk anda. Sebab apa? Ia berkaitan dengan berurusan dengan manusia, kerana manusia yang macam-macam, ya, dan juga gaji dia tidaklah setinggi yang digambar-gambarkan, digambar-gambarkan selama ni. Okey. Jadi tepuk dada, tanya cita-cita dan impian. Baik, sekarang kita akan masuk bab senang atau tidak nak dapat kerja untuk OSH entry level, ya, kepada mereka yang baru nak memulakan kerjaya sebagai seorang pengamal OSH. Saya akan terus teranglah kepada anda semua, ya. Jawapannya adalah tidak mudah, terutamanya dengan keadaan ekonomi sekarang ni yang sangat-sangat boleh kata tenat jugalah. Okey. Ekonomi kita sekarang ni menuju ke recession yang mungkin lebih teruk pada 1998. Tapi honestly saya cakap tak mustahil pun, ya. Sebab apa? Ia berkaitan dengan rezeki, dan bab rezeki ni susah nak cakap. Sebab seperti saya lah, ya, saya dapat masuk bidang OSH ni tanpa ada pengalaman, dan satu sijil pun berkaitan dengan OSH. Jadi macam mana saya boleh masuk, ya? Cerita dia macam ni. Saya memulakan kerjaya sebagai seorang operation technician di sebuah kilang MNC yang baru dibuka pada tahun 2015, tak silap saya. Pada masa itu safety department baru nak set up semua benda lah, ya, berkaitan dengan safety, ya, seperti safety committee, ERT dan sebagainya. Jadi bila safety department, dia punya manager tanya siapa nak volunteer jadi safety committee members, nak jadi ERT members dan sebagainya, dalam hampir 200 orang technician masa tu, hanya saya seorang saja yang kena offer diri nak join. Yang lain tu semua memang tak nak ambil kisah, tak nak ambil tahu, memang tak nak langsung join pasal safety, sebab bagi dia orang benda ni mengenyahkan. Lepas 3 bulan lah bekerja dengan company tu, saya dapat offer daripada safety manager masa tu, Mr. Darren, ya, untuk join department safety, dan dari situ bermulalah kerjaya saya sebagai orang safety. Jadi saya mula daripada bawah lah sebagai seorang technician saja. Jadi apa nasihat yang saya boleh berikan kepada anda, ya, yang nak cari kerja dalam bidang ni? Yang pertama, pastikan CGPA anda cantik. Okey. Seorang former intern saya, intern yang first saya pernah ada, nama dia Logan. Dia punya CGPA memang gempak lah, almost 4 flat dia punya CGPA.
Dan dia punya attitude memang top lah. Memang saya respect gila dia. Dia punya attitude sangat disiplin, sangat menghormati orang, sangat beradab, sangat rajin. Dan dia eager nak belajar. Dan sampai sekarang dia contact saya lagi. Sekarang ni dia dah jadi safety engineer lah. Ya. Dan dia dapat job offer sebelum dia habis internship lagi. Dia dah dapat job offer. CGPA memang betul, ia bukanlah segala-galanya, tapi CGPA yang baik akan membuka peluang untuk anda menghadiri interview. Okay, sebab bila orang tengok CGPA dekat anda punya CV, oh cantik budak ni punya CGPA, kita mungkin boleh ambil dia kerja, dia ada potensi. Okay, ia akan membuka pintu untuk anda dapat interview. Dan bila anda dah dapat interview, dekat situlah baru anda play your role, gunakan segala kepakaran anda apa semua untuk meyakinkan potential employer yang anda layak untuk diambil kerja. Selain itu, apa nasihat yang saya boleh berikan? Benda ni saya buat ya. Tapi saya buat bukan dalam bidang safety lah, sebab macam saya kata tadi, saya asal bukan bidang safety, iaitu ketika sedang belajar ya, cuba cari mana-mana syarikat berkaitan dengan OSH dan minta jadi part time dengan mereka. Kalau jadi buat part time atau internship yang tak berbayar pun tak apa. Mungkin hujung minggu ke waktu cuti SEM, pergilah kerja dengan dia orang. For free pun tak apa. Yang penting pengalaman, sebab apa? Pengalaman tu akan bagi anda duit nanti. Okay. Sebab apa? Bila anda dah grad nanti, orang lain grad, fresh graduate, tak ada experience kerja apa langsung. Anda walaupun fresh graduate, anda dah ada experience ya. Mungkin experience anda tu taklah gempak, tapi at least you have something. So majikan tengok, budak ni dah pernah kerja dalam sekian. Okay, maybe dia ni, he or she is not that good, or is not that experienced, but he or she knows dia punya basic dah ada. Jadi senang nak diajar, lagi cepat nak diajar. Okay. Macam saya dulu, saya join NGO kebajikan. Ya, saya join Islamic Relief Malaysia masa saya belajar dulu. Jadi bila saya grad tu, memang saya dah ada working experience. Saya letak apa pengalaman saya kerja dengan NGO Islamic Relief Malaysia di dalam resume saya. Dan itu alhamdulillah membantu saya untuk saya dapat job juga sebenarnya. Dan lagi satu ya, kenapa bagus untuk anda buat kerja part time atau free internship ni, kalau dibayar, alhamdulillah dibayar kan. Okay. Adalah anda akan mula buat networking dengan pengamal-pengamal OSH. Sebab bila anda nak networking, insya-Allah nanti bila anda keluar, ada orang boleh offer anda kerja lah ya. Mungkin kalau dia tak boleh offer anda kerja pun, dia tahu ada kekosongan mana-mana yang mungkin anda sesuai untuk jawatan tersebut. Okay. Dalam bidang safety, sebenarnya bukan bidang safety lah, bidang mana-mana saja pun, networking paling penting. Sangat penting. Okay. Jadi belajar untuk bergaul-gaul lah dengan senior-senior anda. Maksudnya senior-senior dalam bidang anda tersebut ya. Okay, nasihat yang saya yang terakhir adalah masa mula-mula start dalam bidang ni, jangan berkira sangat pasal gaji ya. Saya kata jangan berkira sangat, bukan langsung tidak berkira. Kena juga kita berkira sikit-sikit sebab kita nak pastikan gaji yang kita dapat tu mampu untuk kehidupan kita ya. Dalam bidang OSH ni, pengalaman adalah sangat penting. Jadi kalau anda terlampau demanding, ya, majikan tak nak ambil anda bekerja. Sebab apa? Mungkin anda demand sekian, ada lagi 10 atau 20 orang yang dekat luar sana yang bersedia untuk terima lagi rendah daripada anda. Jadi jangan terlampau berkira sangat. Permulaan ya, pengalaman tu penting. Sebab dalam bidang OSH ni, kalau anda tak ada pengalaman, anda tak ada nilai. Tapi once awak dah ada pengalaman, gaji, duit tu akan datang sendiri. InsyaAllah, gaji tu akan datang sendiri. Okey, alang-alang dah masuk bab rezeki ni, saya nak selitkan sedikit lah tazkirah bab rezeki. Rezeki ni dia ada formula, dan formula ni berdasarkan pengalaman hidup saya. Mungkin bagi orang lain tak sama lah, mungkin ada orang tak setuju ke. It's not a problem. You have your own opinion based on your own life experience. Tapi ini adalah pengalaman saya. Ya. Yang pertama ya, macam tadi saya cakap, rezeki ni dia ada formula. Yang pertama, usaha terbaik. Berikan usaha terbaik anda, bukan usaha yang separuh-separuh masak. Sangat penting usaha ni ya. Yang kedua,
kena ada ilmu dan pengalaman. Ya, pengalaman saja atau ilmu saja tak boleh, dia kena sekali berdua-duaan. Okey, saya dah jumpa banyak orang yang hanya salah satu sahaja, memang diorang tak boleh lah, orang kata tak perform. Dia kena ada dua-dua baru boleh perform. Okey. Dan ketiga, kena tahu bersyukur. Penting ni, okey. Sebab bila kita bersyukur, kita akan kurang merungut. Ya, kita manusia, merungut tu normal, tapi kita punya rungutan tu akan kurang sangat bila kita tahu bersyukur bab rezeki. Dan bila kita dah kurang merungut tu, kita akan perbanyakkan doa. Dan bila perbanyakkan doa tu akan masuklah Tuhan. Okey. Tuhan ni adalah bagi saya ya, di dalam formula rezeki adalah paling penting. Okey. Sebab apa? Kalau tanpa Tuhan dalam formula rezeki anda jadi takabur. Anda rasa semua benda yang anda buat ni adalah berdasarkan hasil usaha anda sendiri, bukan orang lain, bukan Tuhan. Okey, tengoklah rezeki awak tu sampai ke mana je. Percayalah cakap saya. Dan anda akan mudah give up. Dan anda akan mudah salahkan orang lain atas kegagalan anda untuk mendapatkan kerja. Dan akhirnya anda tidak akan nampak pun kesilapan diri sendiri. Ya, bila anda tak dapat nampak kesilapan diri sendiri, akhirnya anda akan buat kesalahan yang sama berulang-ulang sampai ke bila tak ada dapat kerja. Sebab apa? Kesalahan yang sama dia ulang. Ya. Okey, itu je lah tazkirah bab rezeki daripada saya ya. Okey, sekarang kita dah masuk tajuk yang kita tunggu-tunggu kan, iaitu berapa gaji seorang pengamal OSH. Yang saya nak nyatakan ni adalah untuk entry level ya. Saya tak akan bincangkan berkenaan yang dah ada pengalaman apa semua, sebab yang tu memang very difficult untuk kita spesifikkan gaji dia. Okey. Okey, untuk entry level, untuk sektor pembinaan, sektor industri ya, minta maaf, untuk sektor industri pembuatan seperti kelang, limbungan kapal dan sebagainya, selalunya fresh diploma holder adalah sekitar 1,200 sehingga 1,600, dan fresh degree holder adalah sekitar 1,800 hingga 2,500. Okey, anda boleh minta je lagi tinggi, cuma anda kena ada skill lah masa interview tu ya. Anda kena pandai lah nak how to make reasons lah with them untuk dengan interviewer yang anda layak untuk dapat gaji lebih. Okey, jadi penting skill interview tu. Untuk industri pembinaan, saya tak berani nak komen sebab saya tak ada pengalaman dalam industri pembinaan. Cuma apa yang saya tahu adalah industri pembinaan ni dia punya gaji sebenarnya lebih sedikit lah jika dibandingkan dengan industri pembuatan. Namun industri pembinaan ini dia contract basis selalunya ya. Lepas habis satu projek tak ada dah ya. Jadi dia tak secure sangatlah job dia, sebab tu gaji dia tinggi ya. Dalam apa-apa bidang sekalipun ya, yang kita ceburi adalah amat penting untuk kita memiliki seorang atau beberapa orang mentor yang akan membantu mempercepatkanlah proses pembelajaran dan pembesaran kita lah, okay, di dalam bidang yang kita ceburi. Jadi dekat sini saya akan senaraikanlah beberapa mentor yang wajib seorang pengamal OSH, terutamanya seorang pengamal OSH yang masih fresh, yang baru, untuk ikutilah supaya anda boleh dapat ilmu dan anda boleh ada ni lah guidance ya. Dan mereka-mereka ni memang saya dah pernah directly contact dengan mereka. Ada yang saya dah pergi ke rumah dia orang menuntut ilmu direct, dan ada juga yang saya berkenalan hanya melalui social media. Dan mereka ni memang tidak ni lah kedekut ilmu lah untuk berkongsi ya. Puan Nurwani Ahmad. Yang kedua adalah Dr. Syawaldin Hussein. Yang ketiga Tuan Nur Azman Sabudin aka Bromax. Yang keempat Tuan Abdul Razak Harun. Dan yang kelima adalah Tuan Muhammad Zailan Haji Siwan. Ya, ini 5 orang yang saya memang banyak belajar daripada mereka mengenai ilmu OSH ni. Tetapi ada banyak lagi sebenarnya. Cuma sama ada saya tak dapat kontak dengan mereka
atau mereka ialah basically tidak memberi kebenaran lah untuk saya letakkan nama diorang dalam dalam apa ni slide video kali ni. Dan kalau anda berminat juga ya, boleh juga cari saya jugalah nama saya Amirul Amin. Anda boleh add saya jugalah, okey. Semua ni anda semua boleh jumpa dekat Facebook. Okey, type saja nama-nama ni akan jumpa kat Facebook. Dan anda juga boleh add saya. Saya ni bukanlah mentor, saya pun macam saya kata masih baru dalam bidang ni, baru 5 tahun saja. Dan saya pun banyak senang belajar dengan mentor-mentor yang lain, ya. Daripada saya pada kali ini, sekali lagi saya mohon maaf kerana macam saya ni lah, video ni lambat. Tak silap saya lambat 2 minggu atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan lah, seperti bapa saya tidak sihat, saya perlu fokus kepada bapa saya. Dengan itu saya berharap setelah anda melihat video bahagian 1 dan bahagian 2 ni, ia akan dapat membantu anda lah, terutamanya mereka yang baru berfikir-fikir nak ni lah terlibat dalam bidang ni. Adakah bidang ni sesuai dengan anda atau tidak? Sebarang pertanyaan boleh teruslah dekat Facebook saya yang private tadi saya tunjukkan, ataupun pergi dekat My Easy Safety, ya, ataupun email saja dekat contact.easysafety@gmail.com jika ingin bertanya berkenaan bidang OSH ini. Dan senarai mentor-mentor nanti saya letak jugalah diorang punya link dekat link Facebook mereka di deskripsi video ini. Dan itu saja daripada saya. Seperti biasa, mohon maaf jika ada sebarang kelemahan, ya, kekurangan daripada segi kualiti atau inilah slides yang saya tunjukkan. Dan jika ada apa-apa kesilapan saya lakukan, mohon tegur. Okey, dengan cara itu saja saya boleh memperbaiki diri saya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.